أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami rada Allah Tuhan kami, wabil islami dina, Islam cara hidup kami, wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami semua reda bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah kita akan sambung membaca sebuah kitab karangan Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, kitab yang diberi nama Adat versus Ibadat. Adat versus Ibadat, jawapan kepada amalan kontroversi. InsyaAllah kita akan membaca bab ke-13. Bab ke-13 iaitu berjabat tangan selepas solat. Sebelum saya memulakan, suka saya mengingatkan bahawasanya Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Qadir melalui buku kitab yang beliau karang ini menceritakan tentang sesuatu amalan yang dilakukan dan amalan itu menjadi adat. Maksudnya menjadi adat dan tradisi bagi satu kaum, terutamanya Melayu Nusantara. Dan setiap ibadah yang dilakukan itu, yang telah menjadi adat itu, Dr. Muhammad Nizam mengambil pendekatan bahawa satu amalan itu, walaupun tiada sandaran hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah satu amalan itu dikira bid'ah ataupun berdosa ataupun tidak mengikuti syariat Islam. Jadi Dr. Muhammad Nizam mengambil pendekatan menulis buku ini membicarakan tentang sesuatu amalan itu boleh dilakukan ataupun tak boleh dilakukan, berdosa ataupun haram, ataupun sebenarnya tak ada masalah untuk kita mengamalkan dan menjadikan budaya dalam kehidupan kita. Bab ke-13, berjabat tangan selepas solat. Berjabat tangan selepas solat ni menjadi kelaziman bagi setiap masjid dan surau sebelum pandemik lagi. Sebelum lagi serangan COVID ni, kita biasa lihat di masjid atau surau, lepas saja habis wirid, baca doa, mereka akan bangun sambil berselawat, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Habis mereka berselawat, dan sambil berselawat mereka akan bangun dan akan salam. Seorang-seorang akan bersalaman sampailah semua dapat bersalaman, dan mereka akan selesai dan keluar daripada masjid ataupun surau untuk melakukan aktiviti masing-masing. Adakah amalan ini salah? Amalan ini salah. Sebab apa? Adakah amalan ini salah ataupun tidak dibenarkan? Ada segelintir masyarakat Muslim yang tidak suka dengan amalan ini. Bagi mereka, amalan ini tidak sewajarnya dilakukan kerana ia bukan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak buat? Adakah Nabi melarang perkara tersebut? Kita boleh sama-sama tengok dalam hadis yang seterusnya. Nabi kata apa? Nabi bersabda, Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan. Tiada daripada dua muslim yang bertemu lalu mereka berjabat tangan, illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Maksudnya apa? Tiada daripada dua muslimin yang bertemu lalu mereka berjabat tangan, melainkan Allah mengampunkan bagi mereka berdua sebelum mereka berpisah.
Maksudnya Nabi kata orang yang bertemu, saling bertemu dan mereka berjabat tangan, Allah mengampunkan bagi mereka berdua sebelum mereka berpisah. Maksudnya Allah ampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah. Dah salam, antara proses tersebut Allah ampunkan dosa mereka dan mereka berpisah. Riwayat daripada Tirmizi. Asal kepada hadis ini merujuk kepada orang yang bertemu di luar. Maksudnya bertemu di luar. Kita berjumpa kawan dekat mall ke, jumpa kawan dekat tepi jalan ke, nak pergi pasar ke, di mana-mana saja, berjabat tangan, lalu Allah ampunkan dosa. Itu asal konteks hadis ini. Tapi yang menjadi permasalahan apabila kita menggunakan hadis ini dalam aspek selepas solat. Kita selepas bangun solat dan kita bersalaman. Sedangkan Nabi ajar, tak kisah di mana-mana kita bersalam, Allah akan ampun dosa. Tapi kita mengkhususkan salah satu aktiviti di dalam masjid itu selain daripada solat. Habis solat kita bersalaman dan sebelum kita berpisah. Adakah ini menjadi masalah? Kita tengok. Pada masa yang sama terdapat satu riwayat hadis yang lebih khusus berbunyi, berjabat tanganlah selepas solat subuh, nescaya Allah membalas bagi kamu dengan amalan 10 gandaan. Berjabat tanganlah selepas solat fardu asar, nescaya kamu diberi pahala dengan rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini ada yang mengatakan hadis palsu. Dan bila hadis palsu tidak sesuai untuk kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengambil fadilat amalnya, kita boleh melakukannya dengan beranggapan bahawa hadis yang pertama tadi Nabi kata berjabat tangan. Nabi tak khususkan di mana-mana. Bermaksud dekat masjid pun boleh, tak jadi masalah. Walaupun kita khususkan di masjid pun tak jadi masalah, kerana Nabi kata di mana-mana. Nabi sebut secara umum. Jadi kita boleh laksanakan. Secara umumnya masyarakat kita memiliki sikap yang ramah, mesra. Orang lagi-lagi Melayu Nusantara ni, kita ni ramah. Masuk masjid pun kita tegur kawan kita. Jadi bila dalam keadaan suasana masjid itu, contoh masjid yang besar ke ataupun masjid sederhana, kita tak dapat nak berkenalan dengan semua orang jemaah tu. Jadi waktu habis solat itulah bila kita bersalaman, kita dapat lihat semua wajah-wajah jemaah dalam masjid tersebut. Bersalaman, kita melontarkan senyuman, dan itu adalah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kita melontarkan senyuman. Senyuman itu sedekah. Kita berjabat tangan tu pun dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melakukan banyak perkara. Silaturahim pun ada di dalam situ. Jadi bila kita nampak semua jemaah, kita bersalaman, kita senyum, jadi kita mengenali beliau. Inilah silaturahim dalam agama Islam, jika kita berniat begitu. Tapi kalau kita niat hanya sekadar rutin, kita salam dan tak ada apa-apa membawa maksud pun, kita salam hanya sekadar salam sebab ini adalah rutin masjid, maksudnya ianya tak mendatangkan apa-apa manfaat, tapi juga tidak mendatangkan dosa. Tapi bila kita berniat untuk melakukan atas sebab silaturahim, atas sebab Allah dan Rasulnya suruh supaya kita saling berkasih sayang sesama Muslim, maka di situ akan datang pahalanya. Dan walaupun begitu, kita bersalam dan tidak mendatangkan dosa kalau kita tak ada niat apa-apa pun. Jadi perkara ini dibenarkan. Tidak ada mendatangkan dosa. Ataupun kalau kita buat niat kerana Allah, ianya akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudahlah kita untuk membidaahkan seseorang itu apabila melakukan sesuatu perkara yang Nabi tidak buat. Bukan Nabi tidak buat, Nabi pernah menyebut, cuma Nabi tidak mengkhususkannya sahaja. Wallahu alam. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.